Perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, apa khabar semua? Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni. Dan aku harap macam biasalah korang yang tengah tengok ni sudi stay tune sampai habis. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang semua. Dan aku harap korang semua yang baru tengok video-video yang ada di Faiz Cerita ni sudi untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan juga korang semua yang tengah tengok ni boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. Dan guys, dalam video kali ni aku nak memberitahu kepada korang sikit, aku nak meminjam sedikit ataupun nak mengambil sedikit masa korang sekiranya korang tidak keberatan. Dan korang jangan skip dulu, korang kena dengar dulu, sebab perkara yang aku nak share dengan korang ni adalah penting bagi aku guys. Sebab dalam video-video sebelum ni aku nak bagi tahu kepada korang semua, tapi asyik-asyik terlupa je. Jadi bila tengah-tengah ingat ni, aku nak terus bagi tahulah kepada korang. Dan aku harap korang sudi untuk dengarkan. Dan aku akan cuba bagi tahu korang dengan cepat supaya tidak membuang masa korang dengan banyak, supaya kita bolehlah terus ke bab penceritaan kisah seram. Alright guys, jadi macam ni. Dalam video-video di Faiz Cerita ni, aku nak memohon maaf banyak-banyak kepada semua yang tengah tengok ni. Tak kisahlah kakak, abang, pakcik ke, makcik ke, adik-adik ke, tak kisahlah berapa pun umur korang semua yang tengah tengok ni, aku nak minta maaf banyak-banyak. Apa yang aku nak jelaskan ni macam ni guys. Dalam video-video yang ada di Faiz Cerita, saya nak memohon maaf kepada korang semua sekiranya kalau ada yang terasa hati ke ataupun rasa tidak selesa ke dengan penggunaan bahasa yang saya gunakan dalam penceritaan. Sebagai contoh, bahasa yang saya gunakan macam aku, kau, korang. Sebenarnya tidak ada lagi yang rasa macam tak selesa ataupun menegur apa bahasa yang saya gunakan ni. Tapi untuk saya sendiri, lama kelamaan saya fikir, saya risau, takut nanti ada yang terasa hati ataupun kurang selesa. Sebenarnya guys, apa yang saya nak beritahu ni, bahasa yang saya gunakan macam aku, kau, korang ni bukanlah saya tuju untuk korang yang tengah tengok ni. Contoh macam ada pakcik atau makcik, tak kisahlah abang ke, tu yang tengah tengok ni, saya tak tujukan aku, kau tu kepada korang lah yang tengah tengok ni. Sememangnya bahasa yang saya gunakan tu adalah bahasa untuk saya bercerita saja. Sebenarnya saya agak risau guys, saya takut kalau ada menyentuh hati korang. Sebab saya memang sangat-sangat memerlukan sokongan daripada korang semua yang tengah tengok ni. Dan saya tahu dalam video-video yang ada di Faiz Cerita ni banyak kelemahan, banyak kesilapan. Dan saya sedar video-video yang saya buat tidak sempurna. Agak malu juga untuk saya katakan benda ni, tapi saya rasa korang pun tahu. Dan kalau korang ada apa-apa teguran yang korang nak tegur, korang nak sharekan untuk penambahbaikan untuk saya buat, korang boleh komen je. Saya akan baca komen korang dan ambil komen korang tu sebagai satu semangat untuk saya perbaiki, untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan berkenaan dengan bahasa yang saya gunakan tu, saya harap korang tidak keberatan dan tidak ada masalah lah. Sememangnya bahasa tu adalah bahasa untuk saya bercerita sahaja. Saya tak ada niat pun untuk tujukan kepada sesiapa pun. Dan kalau ada kelemahan kesilapan yang lain pun, saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya akan cubalah sedaya upaya saya untuk memberi yang terbaik buat korang. Dan itu sajalah sedikit sebanyak apa yang saya nak kongsikan kepada korang, apa yang saya nak jelaskan kepada korang. Saya harap korang sudi untuk stay support. Saya tak mampu nak balas jasa kebaikan korang yang sudi untuk tengok, yang sudi untuk luangkan masa dan juga sudi untuk support Faiz Cerita. Tapi saya sentiasa akan mendoakan korang semua ni yang tengah tengok ni agar dilimpahkan rezeki yang sangat luas dan juga dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik. Amin. Tak naklah cerita banyak-banyak, nanti cerita banyak-banyak nanti korang skip pula, nanti korang bosan pula. Dan nanti korang tengok, ini cerita seram ke, luahkan perasaan. Tak pasal-pasal nanti korang dah tak sudi nak support saya. Jadi guys, tanpa membuang masa korang yang sangat banyak, aku nak sharekan kepada korang di mana satu kisah ni ada seorang insan ni yang sudi kongsikan yang namanya Abang Izham. Kisah seram Abang Izham ni tak panjang guys, ringkas sahaja. Tapi kisah seram yang dilalui ni, dia sendiri pun rasa macam pelik. Dan dia risau sebenarnya untuk dikongsikan kisah ni. Sebab kata Abang Izham, dia takut nanti yang dengar kisah ni rasa macam dia mereka ataupun ialah untuk menipu ke. Memangnya kisah ni adalah kisah benar yang beliau lalui dengan secara tak sengaja, spontan. Dan dia pun rasa macam tak percaya. Kalau korang nak tahu apakah kisah seram Abang Izham ni,
korang stay sampai habis. Kisah Abang Izham ni macam ni guys. Abang Izham ni bagi tahu ada satu tahun tu, dia tak ingat tahun bila lah, dia berpindah tempat tinggal, di mana daripada lokasi A ke lokasi B. Dekat lokasi B ni perumahannya adalah perumahan jenis rumah teres. Dan Abang Izham bagi tahu memang seronok kawasan situ, jiran-jiran semuanya okey, semuanya erat-erat, memang sangat ramah lah semua jiran-jiran kat situ. Dalam 2-3 bulan Abang Izham duduk dekat situ guys, memang tak ada apa-apa perkara yang dia dengar lah macam menyeramkan ke, misteri ke yang terjadi. Sebab dia kata apa sahaja perkara yang berlaku, mesti dia akan dapat tahu juga. Sebab apa? Sebab jiran-jiran situ memang macam yang aku bagi tahu tadi, memang erat, memang menjaga hubungan. Jadi apa sahaja pengembangan ke, ada apa-apa yang berlaku yang perlu dibagi tahu, di-sharekan kepada penduduk semua, memang akan dapat tahu dengan cepat. So dalam 2-3 bulan Abang Izham bagi tahu tak ada apa-apa pun yang didengar yang negatif, semuanya okey. Tapi dalam bulan ke-5 ataupun bulan ke-6 lah kata Abang Izham, dia duduk dekat situ, tiba-tiba je guys, ada muncul satu peristiwa yang sangat pelik. Penduduk-penduduk dekat situ memberitahulah, kecoh ni, memang heboh. Ramai yang ada ternampak kelibat pocong guys, yang berkeliaran dekat lorong jalan perumahan situ. Dan ada juga penduduk-penduduk yang berdekatan dekat situ memberitahu, kelibat pocong yang berkeliaran tu adalah pocong belaan. Yang paling menakutkan lagi, kata mereka, tuan yang empunya pocong tu sudah pun meninggal dunia. Itu pasal lah pocong tu mengacau orang sana sini. Abang Izham bagi tahu yang paling geram sekali lah, ramai penduduk-penduduk rasa tak selesa. Adalah beberapa jiran yang dia kenal bagi tahu, ada setengah penduduk yang duduk dekat situ, pocong ni boleh masuk rumah mereka. Maksudnya pocong ni bukan saja berkeliaran untuk mengganggu orang je tau guys, tapi dia selamba je pergi masuk rumah-rumah orang ni untuk mengganggu mereka ni. Ada satu peristiwa ni yang Abang Izham tahulah. Ada kenalan rapat jiran ni, antara yang rapat lah dengan Abang Izham ni, dia kongsikan lah cerita ni dengan Abang Izham ni. Ada satu malam tu, tak ingat lah bila, hari apa semua, memang tak ingat lah. Rumah yang kena masuk ni namanya Abang Lan. Kata Abang Izham macam tu lah, apa yang jiran dia cerita pada dia. Abang Lan tu, dia masa tu dalam bilik dah tidur, dan waktu tu dalam pukul 2 ataupun 3 pagi macam tu lah guys. Abang Lan ni dia terjaga sebab dia ada teringat handphone dia dekat meja dekat luar, dekat ruang tamu. So Abang Lan ni pun bangun lah nak pergi ambil. Bila Abang Lan pergi dekat ruang tamu, dia keluar daripada bilik tidur, dia pergi dekat satu meja dekat ruang tamu tu nak ambil handphone. Lepas je dia ambil handphone dia dekat atas meja tu, dia dengar ada bunyi pup pup pup, bunyi pelik tau. Dia dengar bunyi tu daripada arah dapur. Abang Lan ni pelik lah, bunyi apa pula tu? Sebab seluruh ahli keluarga dia, anak isteri semua dah tidur dah, tak ada sesiapa pun. Dekat dapur tu memang gelap. Adalah lampu bilik air dekat dapur, tapi dekat sudut-sudut lain gelap. Agak menakutkan juga guys. So Abang Lan ni pun dia pergilah jenguk dekat dapur, apa yang bunyi pelik sangat tu. Dia pun pergilah. Bila dia pergi dekat dapur, weh, korang tahu tak apa yang dia nampak? Pocong tu guys. Pocong tu tengah melompat-lompat atas meja. Walaupun gelap tapi adalah sikit cahaya daripada lampu bilik air tu kan. Memang terang nampak benda berwarna putih, berbunjut, melompat-lompat guys atas meja. Abang Lan tu demam jugalah dalam masa 2 minggu macam tu guys, akibat penangan nampak pocong depan mata tu. Pengalaman-pengalaman nampak pocong dekat sekitar perumahan situ bukan sahaja dialami oleh penduduk-penduduk yang dekat situ, tapi Abang Izham ni pun terkena guys. Itu yang aku bagi tahu dengan korang tadi. Dia pun rasa pelik, dia pun rasa macam tak percaya. Tapi inilah apa yang berlaku dekat dia juga. Kata Abang Izham ni, ada satu hari tu dah pukul 3 ataupun 4 pagi, Abang Izham ni bagi tahu dia memang rajin ataupun kerap juga terjaga pukul 3-4 pagi. Tapi yalah, pada hari tu mungkin nasib kurang baik, Abang Izham ni pun nak pergi ke dapur sebab dia terasa haus. Jadi dia nak pergi dapur nak minum air. Bila dia pergi je dekat dapur, dia nak buka lah peti sejuk. Waktu dia buka peti sejuk tu, dia ada terdengar bunyi plastik bergerak. Memang sangat jelas guys. Abang Izham ni pun pandang lah sekeliling kat dapur tu kan. Dia tengok tak ada apa-apa pun plastik. Yang ada plastik sampah. Tapi plastik sampah tu tak bergerak-gerak pun. Tapi memang dia dengar jelas bunyi plastik bergerak-gerak. Dia rasa tak puas hati tau. Dia pun cari-cari juga plastik apa yang bergerak ni kan. Sebab dengar bunyi kuat tu.
Dia pun tercari-carilah, pandanglah sekeliling dapur. Terpusing-pusing Abang Izham ni. Tengah-tengah dia terpusing mencari-cari bunyi plastik apa yang bergerak tu, dia pun ada terpandanglah dekat tingkap dapur. Waktu dia terpandangnya dekat tingkap dapur guys, dia ada nampak benda putih yang melintas. Senang cerita pocong tu lah yang tadi tu. Dia betul-betul berhenti dekat tingkap yang Abang Izham pandang ni. Bila Abang Izham dah ternampak macam tu kan, dia terus berlari ke ruang tamu. Dia kata dia tidur atas sofa. Dia tak larat nak masuk dalam bilik tidur, sedangkan bilik tidur bukan jauh sangat dengan ruang tamu. Tapi Abang Izham kata bila dia dah nampak tu, dia rasa tak larat nak bulas tombol pintu bilik nak masuk dalam bilik. Tiba-tiba satu badan rasa macam lemah guys bila dah nampak tu. Jadi dia baring je lah dekat sofa. Abang Izham bagi tahu dia tak nafikan, memang waktu tu dia dalam keadaan ketakutan guys. Waktu dia terbaring je dekat sofa tu, dalam beberapa minit jugalah tingkap tu pula diketuk-ketuk guys. Bunyi tak tak tak. Hei, kata Abang Izham guys, memang sangat menyeramkan. Dia tak lupa dah kejadian tu. Tapi mujur pocong tu tak masuk dalam rumah dia. Tak lama kemudian kata Abang Izham, dia dah ngantuk sangat, dia pun tertidur. Sehinggalah dia terbangun keesokan paginya. Memang kata Abang Izham, mujur lah pocong tu tak masuk, melompat dekat atas meja dalam rumah ke, meja dapur rumah dia ke kan. Nasib baik pocong tu melintas macam tu je. Nasib baik juga guys dia tak demam. Dan kata Abang Izham ni, pocong tu juga sampai sekarang ni masih ada tau. Dia mengganggu orang-orang yang duduk dekat sekitar situ. Ada setengah penduduk tu pernah nampak pocong ni selamba je ataupun steady je, kata Abang Izham, berdiri dekat atas bumbung bus stop. Kadang-kadang berdiri dekat sebelah pokok kelapa. Ada setengah tu nampak pocong ni duduk dekat pasu bunga orang. Korang bayangkan, memang ramai yang terkejut guys. Ramai yang kena ganggu. Jadi guys, itulah sedikit kisah ringkas yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Dan kata Abang Izham, kisah ni memang dia tak dapat nak kongsikan dengan panjang sebab apa yang berlaku, ini sahajalah apa yang boleh dikongsikan. Itu sahajalah untuk kisah dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak buat korang yang sudi tengok video kali ni. Dan terima kasih juga sebab sudi untuk dengarkan sedikit penjelasan apa yang aku kongsikan. Dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni sudi stay tune untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita dan sudi support Faiz Cerita. Dan segala kekurangan dan kelemahan, sekali lagi guys, aku minta maaf banyak-banyak. Aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua. Dan juga sekiranya kalau korang ada apa-apa yang korang nak share, korang nak kongsikan, yelah mungkin ada nak beri teguran atau apa-apa saja, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Dan tak lupa juga korang yang tengah tengok ni, kalau ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang pernah lalui yang korang sudi untuk kongsikan, korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan dalam video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan lah. Apa-apa pun guys, terima kasih banyak-banyak kepada semuanya aku ucapkan sebab sudi untuk support Faiz Cerita. Dan aku harap korang semua sudi untuk menerima Faiz Cerita walau apa jua pun keadaan. Jadi kepada semua yang tengah tengok ni, sekiranya kalau ada yang belum untuk subscribe, like dan share Faiz Cerita, aku harap korang sudilah untuk klik subscribe, like dan share. Dan juga follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. Itu saja guys, kita jumpa dalam next video InsyaAllah. Assalamualaikum.